Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Baik. Alhamdulillah, pertamanya kita ucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan rahmatnya, dengan keizinannya, dapatlah sama-sama kita teruskan lagi pengajian kelas kafar, dan alhamdulillah kita ini hari yang pertama selepas kita bercuti selama 2 minggu. Lama tu. Apa khabar semua? Sihat ya? Lepas tu sepatutnya hari ni hari terakhir kita PKP, tapi pihak kerajaan Malaysia sudah telah tambah lagi 2 minggu untuk kita sambung PKP. Maka kita tak dapat bersamalah untuk datang ke sekolah, untuk hadir ke sekolah. Tapi walau bagaimanapun kita kena teruskan pelajaran kita. Mencari ilmu ni wajib. Mencari ilmu ni wajib setiap hari. Jadi tak boleh tinggal. Jadi kita perlu cari apa sahaja cara untuk kita sorry. Terkeluar pula tadi. Aduh. Mahal dia boleh terkeluar. Okey. Dengar suara Ustaz Dengar. Okey, baik. Dengar. Okey. Kita buka buku surat. Sebelum kita hari ini, insyaAllah hari Isnin 14 bulan, kita akan sambung belajar tajuk sirah, pelajaran yang ke-8, iaitu pelajaran yang terakhir untuk sirah. Sebelum kita mulakan, sama-sama kita baca doa dulu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. What? Bruh. Ustaz. Ustaz lihat kat bunguk. So, Ustaz masuk balik. WhatsApp Ustaz. Ustaz, terkeluar apa? Ada masalah sikit komputer Ustaz. Okay. Tak ke. Okey je. Okey. Tak apa. Okey, bismillah. Okey, doa. Dah baca dah kan?
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, baik. Kita akan belajar tajuk yang terakhir, iaitu musuh utama di dalam perkembangan Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Macam kita sedia maklum tadi sebelum ni kita dah belajar tentang para sahabat, khulafa Rashidin. Lepas tu kita dah belajar tentang sahabat-sahabat penting, sahabat-sahabat yang dijamin syurga. Okey, kali ini kita cari lawan mereka pula. Okey, iaitu musuh-musuh Islam. Okey, kenapa kita kena kenal juga musuh-musuh Islam ini? Sebab musuh-musuh Islam ini sampai ke hari ini masih ada seperti mereka ini dalam hidup kita. Okey, sampai hari ini yang berperangai seperti musuh-musuh Islam. Kerana apa? Oleh kerana itu kita kena bersedia untuk menghadapi orang macam ni. Dan juga kita kena jangan jadi sebahagian seperti mereka. Okey? Kita jangan jadi seperti musuh-musuh Islam ni. Okey, baik. Kat sini ada 3 orang yang paling utama. Antaranya ialah pertama adalah Abu Jahal. Okey, famous dalam sirah. Abu Jahal famous. Okey. Kemudian Abu Lahab pun sangat famous. Okey, bapa saudara Nabi lagi, keluarga Nabi lagi. Kamu sini pun dah hafal surah Abu Lahab ni. Al-Masad. Okey, kemudian yang terakhir Abdullah bin Ubay. Okey, Abdullah bin Ubay ni selepas hijrah. Yang 2 lagi tu masa awal masa awal dakwah Islam. Jadi 3 ni memang top. Memang top sekali. Okey. 2 itu memang kafir habis. Yang seorang tu dia masuk Islam tapi dia orang yang munafik. Okey, jadi kita akan tengok ketiga manusia ni. Okey, musuh Islam ni siapa? Okey. Okey, baik. Semua pastikan semua dah ada buku. Kita tengok sekali, lepas tu cuba kita buat soalan kalau ada masa. InsyaAllah. Okey, kita tengok. Pertama kita nak kenal Abu Jahal dulu. Okey, Abu Jahal. Siapa ni Abu Jahal? Yang saya dekat. Okay, nampak. Alright, nampak screen. Wah, slow pula. Itu saya slow. Apalah, nampak kan? Buku kamu sendiri. Okay. Kita tengok dulu Abu Jahal. Nama sebenarnya Abu Jahal ialah siapa nama dia? Abu Al-Hakam bin Hisham. Okey, gariskan. Abu Al-Hakam bin Hisham. Okey, siapa Abu Jahal ni? Beliau berasal dari keturunan Bani Abduddar. Okey, cucu Al-Mughairah. Okey, Abduddar, ingat je. Bani Abduddar. Okey, ibunya dari keturunan Bani satu tu nak sebut dia. Razum kot. Tapi tak apa. Okey, siapa ni? Abu Jahal ni. Kenapa dipanggil Abu Jahal? Abu Jahal yang bermaksud bapa yang ingkar. Okey, jahal. Bukan jahil. Jahal. Ni yang ingkar. Ni tak nak dengar. Okey, beliau adalah bangsawan Quraisy, orang kaya Quraisy yang paling kuat menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya kata ni antara top-top ni. Dan agama Islam, dia menentang Rasulullah dan agama Islam. Dianggap sebagai musuh Islam yang utama. Okey. Ketika itu kerana hebatnya kekejaman dan permusuhan yang dilakukan kepada Islam dan penganutnya. Penganutnya. Okey, isteri Abu Jahal siapa? Ialah
saudara perempuan Abu Sufyah. Iaitu nama dia Abu Sufyah ni siapa? Pemimpin Bani Umayyah. Okay. Yang paling keras memusuh Islam dan Rasulullah. Okay, jadi memang ada kena-mengena mereka ni. Okay, orang-orang yang membenci Rasulullah SAW. Okay, dalam peperangan Badar Kubra pada bulan Ramadan tahun 2 Hijrah. Okay, ini peperangan Badar yang kita pernah belajar sebelum ni. Abu Jahal telah menemui ajal. Dia mati masa peperangan Badar. Ketika umat Islam dapat berjaya mengalahkan tentera kafir Quraisy yang jauh 3 kali ganda atau lebih. Okay, 1,300 yang kita dah belajar sebelum ni. Okay, salah satu mangsa yang terkorban, bukan mangsa, yang terkorban lah dalam peperangan itu adalah Abu Jahal. Okay, beliau telah dibunuh oleh Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi. Okay, Abdullah bin Mas'ud, ingat telah dibunuh di peperangan Badar. Okay, oleh Abdullah bin Mas'ud. Okay, itu tentang biodata dia. Okay. Okay, baik. Baik, seterusnya. Kita tengok. Ada soalan tak? Tak ada Ustaz. Tak ada. Tak faham. Ustaz. Tak ada. Okey, Tak tak ada. apa. Kalau ada soalan terus bagi tahu Ustaz. Okey? Tutup suara. Kalau tak ada nak cakap, tutup suara sebab kamu ganggu nanti. Okey? Okey, baik. Seterusnya kita tengok bantuan peperangan terhadap dakwah Islam. Okey, kita tengok macam mana Abu Jahal ni dia menentang Islam. Okey, sebab Abu Jahal dan Abu Lahab ini antara orang yang pertama memusuhi Rasulullah SAW untuk berdakwah. Sebelum Islam ada, sebelum Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi, dua orang tak ada masalah dengan Nabi sebenarnya, tak ada masalah. Tapi bila Nabi, Allah mengutuskan Nabi Muhammad sebagai Rasulullah di dalam Gua Hira kan, kita dah belajar sebelum ni. Terus Abu Jahal dengan Abu Lahab ni sangat-sangat memusuhi orang, memusuhi Islam dan orang-orang yang masuk agama Islam. Okay, kita tengok. Okay, Abu Jahal. Okay, nak belajar pasal dia. Apa kejahatan dia. Okay, ambil catat isi penting nanti saya beritahu. Okay, Abu Jahal ni dia menghasut orang yang menunaikan haji supaya tidak mendengar kata-kata Rasulullah SAW serta menyeksa dan menghukum mereka yang memeluk Islam. Menghasut. Okay, bila kat sini kata orang yang menunaikan haji, mesti kamu pelik. Apa yang menunaikan haji? Islam baru muncul, tiba-tiba ada haji dah. Kamu kena tahu kota Mekah, Kaabah tu ada sebelum Nabi Muhammad pun dah ada dah. Dibina oleh siapa? Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Okey, jadi Kaabah tu telah menjadi tempat tawaf dan tempat haji. Haji bukan orang Islam lah, haji orang-orang kafir. Sejak berzaman dahulu lagi, sejak zaman Nabi Ibrahim lagi. Okey, Nabi Ismail lagi. Okey, jadi ramai sangat orang datang ke Mekah untuk menunaikan haji untuk agama diorang lah, cara agama diorang. Sebab itu di sekeliling Kaabah sebelum Fathul Mekah, pembukaan Mekah penuh dengan berhala. Kita dah belajar dah 160 kan. Berhala, ada patung kat situ. Okey, setiap patung ni untuk agama ni. Jadi memang Kaabah ni jadi tempat sembah patung, berhala. Untuk orang-orang kafir datang buat haji. Okey, bila orang kafir datang buat haji di Mekah, mereka bawa barang-barang, mereka berniaga, mereka macam-macam lah. Mereka, mana Mekah menjadi pusat perhimpunan ramai orang. Bila Kaabah menjadi tempat pusat ramai orang, maka Mekah itu jadi tempat yang kaya. Okey, sebab itu orang-orang pembesar kafir Quraisy terutamanya, mereka sangat kaya. Mereka berniaga. Okey, berniaga orang-orang yang datang ke buat haji. Okey, ini haji ini bukan haji Islam. Haji Islam ni selepas pembukaan Mekah nanti. Nabi buat sekali dah. Kita dah belajar dah pada akhir hayat Rasulullah SAW. Okey, sebelum ni kita dah belajar.
Okey, jadi haji ni haji bukan haji Islam ni. Untuk haji agama lain. Okey. Jadi bila orang datang Nabi berdakwah. Selalu berdakwah. Orang yang datang haji ni dan masa sama Abu Jahal ni dia hasut orang yang datang jangan dengar cakap Nabi ni. Okey, pembohong dia kata. Okey. Kemudian bukan sahaja dia menghasut, Abu Jahal juga menyeksa dan menghukum orang yang masuk Islam. Allahu Akbar. Okey? Faham Bukan saja menghasut tapi menghukum orang yang memeluk agama Islam. Bagi orang yang miskin, okey, hamba-hamba ke apa yang nak masuk Islam, Abu Jahal dia akan seksa. Okey, pertama hasut, kedua menyeksa dan menghukum orang yang memeluk agama Islam. Okey, Abu Jahal juga pernah mencuba untuk membunuh Nabi, mencuba untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ni tapi Allah selamatkan. Saya tak baca, nanti kamu baca sendiri. Okey, Allah selamatkan baginda sallallahu alaihi wasallam dari percubaan pembunuhan oleh Abu Jahal. Memang dia sakit hati sangat dengan Rasulullah. Kemudian Abu Jahal sering menghina dan mencaci. Ni pun sama Rasulullah. Okey, terutama ketika baginda beribadah. Okey. Beliau juga pernah berjalan di hadapan Rasulullah SAW dengan membawa najis dan melemparkannya kepada Rasulullah SAW yang sedang bersujud. Okey, walaupun itu Nabi SAW pun tetap tak hiraukan. Teruskan sujudnya. Okey. Macam-macam dia dah Abu Jahal dah buat pada Rasulullah dan orang-orang Islam, tapi tak pernah orang Islam takut berhenti, okey, untuk teruskan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, ini antara kejahatan Abu Jahal. Okey. Paling selepas banyak percubaan dibuat oleh Abu Jahal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap tak layan. Dia masih teruskan berdakwah mengajar agama Islam. Okey, kemudian yang paling top sekali, yang paling tak tahan sangat, okey, Abu Jahal dia kata ini tak boleh jadi ni. Kita dah buat macam-macam, dia tak nak give up. Dia tak nak mengalah. Jadi Abu Jahal mengumpulkan, kita baca perangannya. Ini kita pun dah tahu kisah dia kan. Sudah sampai kepada kemuncaknya, mereka menyuruh pemuda yang gagah perkasa untuk mengepung dan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam. Kepung Umar Rasulullah, nak bunuh Rasulullah. Okey, rancangan jahat mereka diketahui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu yang disertakan dengan perintah supaya berhijrah ke Madinah. Malam nak pergi ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar nak pergi berhijrah ke Madinah kan. Kadang menjadi bertambah kelam kabut kerana mereka tidak dapat mengesan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi. Kemudian mereka mengadakan mesyuarat dan berpakat untuk memberi ganjaran atau upah kepada siapa yang dapat membunuh Rasulullah. Okey, ini antara percubaan yang terakhir. Ingat tak yang malam Sayyidina Ali ganti kan tempat tidur Rasulullah ketika malam nak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar Siddiq untuk berhijrah ke Madinah. Okay, ingat kisah tu kan? Antara mastermind-nya, antara orang yang cuba. Okay? Ada orang yang orang kata apa? Ketua nak pembunuhan itu malam itu adalah Abu Jahal. Okay, faham Okay, baik. Ini antara kejahatannya. Okay. Faham tak kisah dia? Senang je? Faham. Menghasut, Faham. menyeksa dan menghina dan mencaci. Okay? Lepas tu, mencuba untuk membunuh Rasulullah. Faham? Nak mencuba bunuh. Bunuh dua ada ni. Pertama dia nak hentak dengan batu besar. Satu lagi Abu Jahal dia kumpul orang yang kuat, pemuda yang kuat untuk serang rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu malam. Okey, ini senang je. Menghasut orang yang datang menunaikan haji, kemudian menyeksa dan menghukum orang yang dah masuk Islam, kemudian menghina dan mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bagi najis lah, tuduh Nabi jadi orang gila lah dan sebagainya.
dan juga ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nak hentak batu dan juga nak kumpulkan orang pergi serang rumah Rasulullah. Tak berjaya. Okey, faham Okey. Kesan penentangan terhadap dakwah Islam. Okey, apa kesan ni? Kesan yang dilakukan oleh Abu Lahab ni kepada dakwah Islam. Itu kesan dia apa? Pertama, berlaku perpecahan dan permusuhan di antara penduduk Mekah dan umat Islam kerana satu golongan menyokong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu lagi manakala satu golongan lagi memihak kepada musuh Islam, termasuklah Abu Jahal. Jadi bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengajak orang masuk agama Islam, akibatnya bila ditentang oleh Abu Jahal dan orang-orang kafir, orang Quraisy yang lain, orang Arab yang lain, maka terbahagi kepada berpecah. Orang Arab berpecah. Ada yang mengikut Rasulullah SAW, ada yang mengikut Abu Jahal yang termakan dengan hasutan Abu Jahal. Jadi dua puak ni bergaduh. Sampai berperang Badar dan perang lain-lain. Faham Okey, seterusnya wujud sifat marah, berdendam dan rasa tidak puas hati sehingga umat Islam terpaksa berhijrah. Dia sakit hati sangat Abu Jahal dengan orang dia sampai orang Islam terpaksa atas arahan Allah SWT berhijrah. Ada yang pergi ke ke Madinah kan. Okay. Maknanya keluar daripada Mekah, keluar. Kemudian sedikit sebanyak dakwah dakwah Islamiah terhalang dari tersebar di kota Mekah ketika itu. Okey. Masa tu patutnya senang je nak berdakwah ni kalau bagi laluan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini adalah satu ujian dan cabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang Islam ketika awal dakwah Islam. Okey, terutamanya di Mekah. Bagaimana susahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, walau bagaimanapun mereka masih istiqamah ataupun masih kekal dengan berdakwah kepada orang lain untuk masuk ke agama Islam, untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak tak Kalau penyebab Abu Jahal inilah menyebabkan susahnya berdakwah agama Islam ni. Kalau tak, ramai dah lagi yang masuk Islam. Okey, sebab ramai yang termakan dengan hasutan Abu Jahal. Okey, kita tengok seterusnya. Kedua, Abu Lahab. Ini famous. Sangat famous sampai ada satu surah Allah khaskan untuk dia. Kita tengok. Siapa ni Abu Lahab? Nama sebenar Abu Lahab ialah apa? Abdul Uzza bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Okey. Abdul Muttalib ni siapa? Atuk Nabi. Betul, atuk Nabi. Atuk Jadi Nabi. ayah Rasulullah SAW, Abdullah dan Abdul Muttalib dengan Abu Talib yang jaga Nabi ni adalah adik-beradik. Okey, mereka semua ni adik-beradik dan kan ada ramai kan anak lelaki dia kan. Okey, Abdul Muttalib ni atuk dia. Okey, kalau nama sebenar Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Uzza ini adalah salah satu patung berhala yang disembah oleh orang kafir Quraisy. Jadi Abdul Uzza ni hamba kepada patung berhala tu. Okey, kalau ayah dari Muhammad Abdullah, hamba kepada Allah. Okey. Faham Okey, sebab ini dah cakap Abu Lahab ni memang pakcik Nabi. Okey, adik-beradik dengan bapak dia. Sebelah bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, Abu Lahab ni. Okey, jadi ingat Abdul Uzza. Bin Abdul Muttalib ni sama dah, bin Hashim bin Abdul Manaf sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga bapaknya Abdullah. Okey, beliau merupakan bapa saudara Nabi yang sangat sayang kepada Nabi sebelum Nabi dipilih oleh Allah menjadi Rasul. Abu Lahab ni memang sayang, saya cakap kan. Nabi Muhammad ni adalah anak buah dia. Okey, anak buah dia. Abu Lahab ni pakcik kan. Jadi Nabi Muhammad ni anak buah dia, sayang sangat. Nabi ni orang yang sangat baik. Semua orang suka, orang semua sayang Nabi Muhammad. Okey, jadi Abu Talib lagi lah. Abu Talib walaupun mati dengan kekufuran, tak masuk agama Islam. Tapi dia sayang dia walaupun Nabi dah menjadi Rasul pun, dah dilantik menjadi Rasul, tetap sayang Nabi Muhammad. Tapi kalau Abu Lahab pula,
dia sayang sebelum Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul. Bila Nabi Muhammad SAW dilantik menjadi Rasul, dia benci. Okay? Okay, jadi faham Pertama dia sayang dulu sebab Nabi Muhammad memang semua orang sayang dia. Okay, beliau berketurunan Bani Hashim dan berkahwin dengan Hindun bin Harb. Okay, Ummu Jamin. Nama dia. Okay, Hindun. Ada kata nama dia bukan Hindun. Ada kata nama Aufa ke apa. Tapi tak apa. Itu tak penting ingat. Okay. Orang yang pertama menentang dakwah Rasulullah SAW dan Islam. Selain itu, Abu Lahab mendapat kutukan Allah melalui surah Al-Masad dengan firman-Nya. Jadi dalam surah Al-Masad ni, bukan sahaja Abu Lahab dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga isteri dia. Okey. Okey, kalau kita tengok surah Al-Masad dengan terjemahan daripada Quran. Daripada Quran buka lah. Okey, siapa boleh baca seorang? Seorang-seorang. Baca Al-Masad. Tabat Syadah. Bismillah. Bacalah. Jangan malu. Siapa-siapa? Buka mic. Baca. Bismillah. Baca. Pasha. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada Abi Tabat. Lahab wa tab. Kokola jaga. Okey. Baca. Ma'aghna. Ma'abna kama qadiya. Apa ni? Dah balik. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Boleh tak ni? Tabat yada Abi Lahab wa tab. Betul? Dah. Boleh lagi. Lupa Tak apa lah. Tak apa dah. Okay. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Tengok ayat Quran kata apa? Tabat yada, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Tabat yada, yada tangan. Okay? Abi Lahab. Abi Lahab lah. Nama dia. Wa tab. Dan binasalah ia bersama. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya dan ma aghna. Hartanya dan segala yang diusahakan. Anhu maluhu. Maluhu ni hartanya. Wa ma kasab. Tidak dapat menolong dia di akhirat nanti. Dikaya macam mana pun Abu Lahab tapi tak dapat bantu dia di akhirat nanti. Sayasla naran dhata lahab. Ia akan menderita. Sayasla naran, api neraka kan, bakar api neraka. Dhata lahab, yang marak menjulang. Okey, surah Al-Lahab ni cerita pasal api neraka yang membakar Abu Lahab. Okey. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Okey, dan wa imra'atuhu, dan isterinya. Okey, wanita dia, isteri dia yang kita baca tadi. Hammalatal hatab. Okey. Seorang perempuan pemunggah kayu api, yang tukang bakar api neraka tu. Jadi isteri dia pun diseksa di akhirat nanti. Fi jidiha hablum min masad. Okey, di lehernya fi jidiha hablum. Okey, ada sejenis tali min masad, tali yang dipintal. Okey. Jadi betapa direct Allah menghina Abu Lahab dengan isteri dia. Memang surah ini dikhaskan untuk menghina, untuk menghina Abu Lahab dan isterinya yang membantu menghina, menyeksa, menghina, menyusahkan orang Islam ketika dakwah Islam pertama. Nampak tak? Memang Allah turunkan khas ni, memang orang kata apa, memang sangat-sangat memusuhi Islam sampai Allah turunkan satu surah khas untuk dia. Nama dia untuk menghina je, tak cerita apa kat dalam tu. Cerita pasal nak hina Abu Lahab dia. Tak cerita pasal benda-benda lain lah. Khas untuk dia je.
Okey, faham tak? Okay, kita tengok apa yang menyebabkan dihinanya Abu Lahab ni. Kita tengok surat sebelah 70. Okey. Tengok surat 70 semua. Okey, Abu Lahab telah menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terbuka serta berusaha menghalang orang agar tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bapa uncle dia. Okey, bapa saudara dia sendiri ni. Okey, menentang Rasulullah secara terbuka. Okey, beliau selalu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari untuk melarang orang dari mendengar seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kat mana saja Nabi nak pergi, ikut. Okey, dia ikut dan dia akan kacau baginda. Dia akan suruh bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nak mengajak orang ke agama Islam, dia akan potong, dia akan hasut. Okey. Jadi yang poin kita boleh dapat ni, berusaha menghalang orang agar tidak beriman kepada Rasulullah. Nampak? Dia akan mengingkari Rasulullah untuk menghasut orang lah. Okay. Beliau banyak menyeksa dan menghukum. Menyeksa dan menghukum sama je. Macam Abu Jahal tadi. Yang orang mereka yang memeluk Islam. Ingat Abu Lahab, Abu Jahal antara orang kaya, pembesar. Jadi kalau orang miskin yang masuk Islam, mereka mudah saja untuk menyeksa. Okay, orang susah ni. Okay, kebanyakan yang memeluk Islam adalah dari kalangan dari kalangan hamba dan miskin. Orang miskin yang ikut Rasulullah. Sebab apa? Rasulullah kata agama Islam ini tidak membezakan orang kaya dan orang miskin. Sama saja. Yang bezakannya apa? Takwa ataupun iman ataupun ketakwaan itu. Ibadah dia kepada Allah. Itu yang membezakan orang kaya dan orang miskin. Kalau orang miskin tu kuat beribadat, tapi orang kaya tu kaki joli, suka buat maksiat. Maknanya orang miskin tu dari di sisi Allah, dari pandangan Allah, orang miskin tu lagi mulia daripada orang kaya tu. Nampak tak? Sebab orang miskin mendengar tu, oh ya ke? Jadi mereka pun merasa agama Islam ni agama yang adil. Nampak tak beza agama Islam dengan agama yang lain. Okey. Mana tadi? Okay, Abu Lahab menggunakan kuasanya untuk menyeksa mereka supaya mereka kembali kepada agama asal, iaitu menyembah berhala. Macam Ustaz cakap tadi, Abu Lahab antara orang yang berpengaruh, orang yang kaya. Jadi dia guna kuasa dia untuk seksa orang yang susah ni, untuk kembali semula untuk menyembah berhala, untuk tinggalkan keluar daripada murtad agama Islam dan kembali semula untuk mensyirikkan Allah. Okay, beliau menuduh Rasulullah sebagai menuduh fitnah. Rasulullah SAW sebagai tukang sihir dan penipu. Sebab apa? Dia kata Nabi Muhammad ni penipu. Kenapa tukang sihir? Sebab apa? Nabi Muhammad ada buat mukjizat dan Nabi Muhammad juga bila kata-kata Nabi Muhammad tu orang rasa seronok, orang rasa terhibur, orang kata apa? Terpegun lah. Teman-teman kata-kata Rasulullah dengan ayat-ayat Al-Quran sendiri adalah ayat-ayat Al-Quran tu sendiri sangat cantik, sangat indah. Okay, jadi bila dengar Al-Quran je, macam Sayyidina Umar, bila dengar ayat Al-Quran terus stop. Kita orang Melayu kadang dengar tak ada keesahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa tadi? Fasha baca. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Okay, Al-Quran ni memang sangat cantik. Jadi bila orang dengar tu macam terpukau. Okay. Dia kata ini sihir. Ini sihir. Dia kata, dia tuduh. Abu Lahab ni tuduh. Okay. Dia penipu. Nabi ni penipu. Padahal semua tahu Nabi Muhammad tak pernah tipu. Daripada dia kecil sampai ke besar. Sampai ke tua. Memang tak pernah menipu. Okay. Tidak ketinggalan juga beliau turut menghina dan mencaci. Okay, dia memfitnah. Dia juga menghina dan mencaci. Samalah macam Abu Jahal tadi. Okay, ketika baginda berjalan atau beribadah. Di samping itu beliau juga telah menyuruh isterinya menaburkan sampah duri serta najis di hadapan pintu rumah dan laluan Rasulullah SAW. Jadi dia nak susahkan hidup Rasulullah SAW, disuruh isteri dia untuk taburkan benda-benda yang kotor lah, najis ke, benda-benda yang menyakitkan, duri dan sebagainya, sampah dan sebagainya. Nampak tak jahatnya Abu Lahab dan isteri dia.
Okey. Dan namun segala kejahatan beliau tidak sedikit pun memberi kesan kepada Rasulullah SAW. Oleh itu beliau telah berpakat untuk memulau Rasulullah SAW dan keluarganya. Buat macam-macam, dah seksanya, dah fitnah dia, dah menghinanya. Okey. Tapi tidak berkesan. Last kali mereka memulau. Orang kata mulau ni baguslah kan, tak kisah. Tak, mulau ni lain tau. Mulau ni mereka akan suruh up semua. Contoh Nabi Muhammad SAW nak pergi kedai nak beli buah lah contoh. Nak beli buah, dia kata jangan beli, jangan jual kat dia. Jadi dia tak nak jual pada Rasul. Tak boleh belilah. Nak beli roti, jangan jual. Nak begitu jangan bagi dia. Ini jangan. Jadi faham tak masuk mulau tu? Okey. Pulau ni maksudnya kita jauhkan diri. Semua orang jangan kisah, ambil kisah pada Rasulullah dan keluarga dia. Nampak tak? Pulau ni bukan senang-senang je. Okey? Simple-simple tetap surau memulaukan ni sangat menyusahkan. Okey? Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi Muhammad dan orang-orang Islam untuk berhijrah ke Madinah. Sebab apa? Sebab masalah memulau ni. Okey? Okey dah. Kesan dia. Okay, akibat ni apa? Kejahatan Abu Lahab ni kepada Rasulullah SAW dan orang Islam. Lebih kurang je sama dengan Abu Lahab ni. Kayak Abu Jahal. Berlaku perpecahan dalam hubungan kekeluargaan di antara Rasulullah SAW dan Abu Lahab. Abu Lahab ni kan family dia. Family Rasulullah juga. Okay. Darah yang sama. Okay. Tapi akibatnya mereka berpecah. Walaupun dalam keluarga yang sama. Wujudnya sifat marah, dendam dan saling membenci di antara Abu Lahab dan Rasulullah SAW. Okay. Sebelum ni Abu Lahab sayang kepada Rasulullah. Tapi selepas Rasulullah mengajak untuk tinggalkan amalan syirik dan hanya beriman dan menyembah Allah satu sahaja, Abu Lahab mulalah membenci Rasulullah SAW. Okay. Menghalang dakwah Islamnya daripada tersebar dan berkembang luas sama ada di Mekah dan seluruh dunia. Dah pindah ke Madinah pun, dah berhijrah pun tetap Abu Lahab ni tak puas hati. Okay. Boleh? Okay, baik. Itu yang kedua. Okay, jadi Abu Jahal ni, kita patah balik semula. Abu Jahal ni, orang pembesar Quraisy, dia tak ada kemungkinan sangat dengan Rasulullah. Tapi dia membenci Rasulullah SAW. Okay. Jadi dia seksanya, dia menghasut, dia menghina dan cuba bunuh lagi. Tapi kalau Abu Lahab pula adalah salah seorang keluarga Rasulullah SAW, iaitu pakcik dia. Okay, Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Okay, dan Abu Lahab ni Allah sampai turunkan satu surah khas untuk dia. Untuk menghina dia dan isterinya. Okay, menghalang orang diterima, mendengar dakwah Rasulullah, menyeksa dan menghukum orang Islam. Kemudian menuduh, memfitnah Rasulullah SAW sebagai orang tukang sihir dan penipu. Lepas tu menghina dan mencaci Rasulullah SAW. Kemudian memulau Rasulullah SAW dan keluarga dia. Okey. Itu Abu Lahab. Okey, kita tengok siapa ni? Abdullah bin Ubay. Ni lain pada dua orang tadi. Okey, Abdullah bin Ubay adalah di zaman selepas Nabi Muhammad SAW telah berhijrah. Okay, kita dah belajar sebelum ni. Okey, Abdullah bin Ubay, tulis huruf baris kalau tak tahu. Adalah seorang kenamaan di Madinah. Seorang kenamaan. Jadi macam tadilah. Apa persamaan Abu Lahab dengan Abu Jahal ni? Dengan Ubay? Abdullah bin Ubay ni? Abdullah bin Ubay bin Salul. Okay. Tiga-tiga adalah orang kaya. Orang yang ada kenamaan. Mereka rasa mereka tergugat ke kenamaan darjat mereka bila adanya agama Islam dan takut Nabi Muhammad ambil alih. Okey, kemuliaan tu. Jadi tiga-tiga ni nak tentang Rasulullah SAW. Ustaz. Okay, yang berasal dari suku Khazraj. Ingat tak? Madinah, bila Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW menggabungkan, menyantumkan antara dua kaum. Apa? Muhajirin ni lah. Muhajirin ni orang-orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Lagi dua kaum di Madinah siapa? Siapa ingat? Aus dan Khazraj. Okay, ingat dah belajar dah. Kena ingat je masuk Malaysia ni. Jangan lupa.
PKK masuk juga ni. Okey, tapi Abdullah bin Ubay ni salah seorang daripada suku kaum Khazraj. Okey. Nah, ini masalah. Tengok ni. Ini lagi susah daripada Abu Lahab dengan Abu Jahal. Kenapa? Tengok. Beliau telah memeluk Islam. Penting ni. Mereka bukan orang kafir. Mereka orang Islam. Masuk Islam. Tapi dalam hatinya dia amat benci dan berdendam kepada Rasulullah SAW kerana pada anggapannya baginda telah memusnahkan harapannya yang ingin menjadi Raja Yasrib, iaitu Madinah. Beliau memeluk Islam atas dasar kepura-puraan kerana tidak mahu tersisih daripada masyarakatnya yang telah mengikut ajaran Islam. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 9 Hijrah. Kita tengok. Ini adalah orang-orang munafik. Luaran dia baik. Luaran dia macam Islam. Tapi dalaman dia kafir. Dalam dia berbenci Islam. Orang tak tahu. Itu masalah. Abu Lahab dengan Abu Jahal ni orang tahu. Tengok muka dia tahu dah. Yang perangai dia memang membenci Islam. Direct. Cakap direct. Tapi Abdullah bin Ubay ni asalnya kaum dia nak memilih dia sebagai raja. Makna ketua lah. Jadi ketua untuk semua. Tapi sebelum dia dipilih, sebab dia orang kenamaan sebelum dia dipilih, Rasulullah SAW berhijrah. Allah. Kata lain. Kena sailang. Kena sailang dengan Nabi. Okay. Jadi Nabi Muhammad SAW menjadi ketua dan raja lah. Nabi Muhammad ni sebagai raja juga di kota Mekah. Di Madinah. Jadi ketua lah. Okay. Nabi Muhammad adalah sebagai ketua dan dia telah menggabungkan antara Aus dan Khazraj dan juga orang-orang Muhajirin. Ketiga tu juga ada orang-orang orang Yahudi pun sama. Ada masa awal. Okay. Jadi patutnya Abdullah bin Ubay ni yang jadi ketua. Tapi Nabi Muhammad pula yang pilih. Tapi bila semua dah masuk Islam, dia takut kalau dia masih kafir nanti semua orang benci dia. Dia pun masuk Islam juga. Dia takut sebab hampir semua orang-orang Madinah masuk Islam. Okay. Jadi dia pura-pura dia masuk Islam juga. Okay. Tapi dalam hati dia membenci Nabi Muhammad SAW dan dia membenci agama Islam. Faham tak? Nampak tak perangai dia? Di dalam hati, dia amat benci dan berdendam kepada Rasulullah SAW. Hati dia. Okay, ini ciri-ciri orang munafik. Faham Okay, baik. Mana tadi? Bila meninggal pada tahun 9 Hijrah. Selepas 9 tahun setelah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Maknanya Abdullah bin Ubay ni meninggal sebelum Nabi. Nabi meninggal 10, tahun ke-10 kan? Tahun ke-11 kan? Okey. Macam mana Abdullah bin Ubay ni menjadi musuh Islam? Kita tengok bawah tu. Pertama, menarik diri dari peperangan Uhud. Okey, bersama pengikutnya. Ketika ni Nabi peperangan Uhud kan orang Islam kalah kan. Okay. Beliau berjaya menghasut seramai 300 orang. Bukan sikit tu, ramai. Orang tentera Islam agar tidak menyertai peperangan tersebut menyebabkan jumlah tentera Islam telah berkurang daripada 700 orang sahaja. Daripada 1000 jadi 703 orang ni telah tarik diri tak nak bersama untuk berperang. Dia kata dia tak sihat lah apa kan. Jadi kau bagilah alasan apa-apa kan. Jadi kau takut ke nak kena bunuh semua, ke nak lawan dengan orang-orang kafir yang kuat kan, senjatanya hebat. Jadi dia hasut orang supaya jangan ikut sekali peperangan. Nampak tak Kemudian pertama, dia menarik diri dan menghasut orang daripada menyertai peperangan Uhud. Okey. Kemudian melemparkan fitnah ke atas Sayyidatina Aisyah dengan Safwan bin Mu'tal. Ini peristiwa ini berlaku sekembalinya tentera Islam dari peperangan Bani Mustalaq. Okey. Lepas peperangan Bani Mustalaq tu, Sayyidatina Aisyah ada sekali. Masa dalam perjalanan tu, Sayyidatina Aisyah nak pergi, kata silap saya, dia nak pergi buang air. Lepas tu orang tak perasan Sayyidatina Aisyah, jadi semua orang pun bergerak. Jadi tertinggallah Sayyidatina Aisyah kat situ. Seorang. Tengah padang pasir tu. Okey, kemudian sahabat Nabi Safwan bin Mu'tal datang. Dia lambat sikit, dia nampak Sayyidatina Aisyah. Dia ambil.
Okey, dia tolonglah, dia ambil, dia bawa sampai ke Madinah. Bila nampak berdua datang, jadi diorang tuduh Sayyidatina Aisyah ni berzina, buat hubungan dengan Safwan, isteri Nabi ni buat hubungan dengan Safwan. Dia buat fitnah. Okey, ingat fitnah orang berzina ni sangat-sangat bahaya. Okey, sangat-sangat teruk. Okey, dia ni kita fitnah lah. Fitnah yang teruk sangat. Okey, Nabi SAW pun sedih time tu. Memang Nabi Muhammad SAW tak percaya. Tapi orang lain pun semua pun ada yang percaya, ada yang tak percaya. Okey, sehingga kan Allah sendiri telah membersihkan maruah Sayyidatina Aisyah dalam Al-Quran. Okey, bukan orang biasa bukan orang biasa, tapi Allah sendiri yang telah membersihkan maruah Sayyidatina Aisyah. Dan surah pun saya tak ingat. Nampak tak? Siapa yang mulakan fitnah ni? Si Abdullah bin Ubay. Ingat bukan senang tau. Okey, sampai Nabi pun bersedih. Kemudian marah kepada Rasulullah SAW kerana datang ke Madinah dan mengakibatkan peranannya sebelum ini hilang atau dirampas oleh Rasulullah SAW. Tidak turut serta di dalam peperangan Tabuk dengan alasan musim panas dan menghadapi masalah kesihatan. Okey, banyak kali nak pergi perang dia bagi alasan. Sebenarnya bila Rasulullah SAW minta orang Islam pergi berperang, semua wajib pergi. Orang yang dah dewasa semua kena pergi perang. Wajib. Okey? Melainkan mereka yang ada masalah kesihatan, ada nak jaga orang kan, orang tua ke dan sebagainya, baru Nabi Muhammad SAW bagi kelonggaran. Tapi si Abdullah bin Ubay ni dia pun banyak alasan. Main dia takut mati. Dia takut mati. Jadi dia bagi alasan lah macam-macam. Okey, faham tak Jadi orang yang kuat alasan ni adalah salah satu orang sifat orang munafik, kuat alasan ni. Buat kerja rumah. Ni Ustaz ni, saya sakit pinggang, Ustaz saya hati, Ustaz ni senguh lah. Ya Allah, adik saya ni lah. Nampak tak orang kuat banyak alasan ni? Sama orang Abdullah bin Ubay. Cuma Abdullah bin Ubay ni memang perangai teruk lah. Okey. Apa kesan dia? Kita tengok sebelum saya kesan, faham latar belakang cerita dia. Dia punca satu je. Abdullah bin Ubay ni. Dia sakit hati dengan Nabi je. Sebab ambil tempat. Patutnya dia dapat jadi ketua. Tapi Nabi Muhammad SAW jadi pula. Tak sakit ni hati dia. Okey, tengok kesan dia apa. Kekuatan tentera Islam menjadi kurang apabila Abdullah bin Ubay bersama pengikutnya menarik diri dari turut serta dalam peperangan Uhud. Okey, kekuatan Islam menjadi kurang. Fitnah kepada Rasulullah SAW, isteri Rasulullah SAW ataupun kepada umat Islam telah membawa perpecahan dan juga melemahkan kekuatan serta mewujudkan permusuhan. Ini fitnah. Dia macam-macam cerita pasal Rasulullah. Tapi yang paling teruk sekali adalah fitnah kepada Sayyidatina Aisyah. Akhir menyebabkan ada yang tak percaya. Ada orang yang percaya dia. Dia tersanggup isteri Nabi ni berzina dengan orang lain. Padahal suami dah ketua dah. Fitnah dia, nampak tak bahaya fitnah. Walaupun orang tahu macam mana perangainya Rasulullah, macam mana sifatnya isteri baginda. Tapi sebab fitnah kali ni je orang dah terus percaya. Tak faham. Okey. Jadi fitnah ni bukan sesuatu benda yang ambil mudah. Okey, sangat berat. Allah menghukum dan mengutuk orang munafik. Okey, ini orang munafik ni. Menurunkan ayat setinggi surah Al-Munafiqun. Khas dalam surah Al-Munafiqun ni Allah cerita pasal orang munafik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم
وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم فقاتلهم الله أنا يؤفكون. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Munafiqun daripada ayat pertama hingga ayat yang keempat. Tengok apa Allah kata. Okay, ini cerita pasal orang munafikun. Jadi kena tengok. Okay, pertama tentang apabila orang munafik datang kepada kamu wahai Muhammad, mereka berkata, okay, ini cerita ni cerita antara berkenaan dengan Abdullah bin Ubay dan orang-orang munafik yang lain. Kami mengakui bahawa sesungguhnya engkau sebenar-benarnya Rasulullah. Lihat mulut sembah apa ni? Apa ni tak boleh. Sememangnya. Oh, sorry, saya tak nampak. Sememangnya mengetahui bahawa engkau ialah Rasulnya. Serta Allah menyeksa bahawa sesungguhnya pengakuan mereka adalah dusta. Okay, macam menipu ni. Yang kedua, mereka menjadi sumpahan atau akuannya. Menjadikan sumpahan ni, dia punya janji dia, sebagai perisai untuk menyelamatkan dirinya dan harta benda daripada dibunuh atau dirampas. Lalu mereka menghalang dirinya dan orang-orang lain dari menurut jalan Allah. Sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah kerjakan dan tipu. Okay. Jadi dia pun menghasut orang lain untuk tak nak ikut Rasulullah SAW. Okay, yang ketiga, ayat ketiga, berbuat buruk yang demikian kerana mereka mengaku beriman di hadapan orang Islam. Dia depan dia mengaku. Dia cakap. Depan mulut dia cakap dia orang Islam. Dia beriman kepada Allah dan Rasulullah. Kemudian mereka tetap kafir sesama sendiri. Bila sama dengan kawan-kawan mereka, dia orang asyik kutuk Rasulullah, asyik kutuk ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Apa tak? Depan-depan, ni cakap belakang lah. Depan semua baik. Kat belakang, kau tahu ni. Faham? Ini ada biasa tengok orang macam ni kan. Maka dengan sebab itu dimeteraikan atas hati mereka. Lalu mereka tidak dapat memahami yang mana benar dan yang mana salah. Okay, asyik sana ke sini, ke sana ke sini. Jadi dia tak faham benda satu ni. Betul ni. Okay, dan apabila engkau melihat mereka, engkau tertarik hati kepada tubuh badan mereka dan tingkah lakunya. Dan apabila mereka berkata-kata, engkau juga tertarik hati mendengar tutur katanya. Mereka adalah seperti batang-batang kayu yang tersandar. Tidak terpakai kerana tidak ada padanya kekuatan dan kekuatan yang dikehendaki. Okey. Jadi kayu tu dia tersandar kat dinding, kat tepi tu je. Orang tak guna pun. Orang tahu kalau guna ni patah. Okey, mereka kerana merasai bersalah sentiasa dalam keadaan cemas sehingga menyangka tiap-tiap jeritan atau rio rendah yang mereka dengar adalah untuk membahayakan mereka. Bila mereka tak percaya pada orang lain. Okay, sebab orang tahu hati mereka banyak rahsia. Okay, pembohongan. Okay, mereka itulah musuh yang sebenar-benar. Maka berjaga-jagalah engkau terhadap mereka. Semoga Allah membinasa dan menyingkirkan mereka dari rahmatnya. Belik, sungguh bagaimana mereka dipalingkan oleh hawa nafsunya dari kebenaran. Okay, nampak tak macam mana keadaan sifat-sifat orang munafik. Okay, satu surah ni memang diturunkan. Surah Al-Munafiqun. Surah untuk orang-orang munafik. Nampak tak macam mana Allah ceritakan keadaan orang munafik ni, sifat orang munafik. Depan-depan cakap baik. Cakap, tengok orang Allah alim. Nampak macam alim semacam. Bila cakap pun cakap bagus je. Tapi bila berada di belakang kita, dia kutuk kita, dia hina kita, dia fitnah kita. Ini yang Allah paling marah. Allah akan buang. Allah tak akan bagi rahmat ni. Allah kata apa? Menyingkirkan mereka dari rahmatnya. Allah keluarkan rahmat mereka daripada terima rahmat Allah. Okay. Habis. Sebab nak masuk syurga, nak selamat di akhirat nanti adalah hanya dengan rahmat Allah. Nampak tak macam mana orang munafik? Jadi kita
pengajarannya, okey, kita jangan jadilah seperti orang-orang yang orang yang munafik. Okey, depan baik, belakang cakap baik. Terutama dengan kawan-kawan kita. Okey, kawan-kawan sekelas kita, jiran kita, depan baik, cakap baik, kau ni baik, lembut je cakap. Tapi bila di belakang, dia fitnah kita, dia akan kutuk kita. Biasa dah, kita kenal orang macam ni. Okey, jadi kita jangan jadi salah seorang macam ni. Sebab apa, kalau orang buat kat kita pun macam tu juga, kita tak suka. Betul tak? Orang depan, kita tak suka kan? Orang cakap belakang pasal kita. Macam tu juga. Okay? Kita tak suka orang kalau kita buat kepada orang lain. Okay? Faham okay, jadi hari ni 3 orang ni saja, iaitu Abu Jahal, okay, dan Abu Lahab, dua-dua sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah. Manakala Abdullah bin Ubay adalah lepas Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Bezanya Abu Lahab dengan Abu Jahal dua orang kafir. Manakala Abu Lahab itu pula bapa saudara Nabi. Okay. Yang orang yang ketiga iaitu Abdullah bin Ubay adalah orang atasan, orang kenamaan di Madinah, di Yathrib sebelum ditukar nama ke Madinah. Kalau tak dia akan dipilih menjadi raja. Tapi apabila Rasulullah SAW datang, orang memilih Nabi Muhammad SAW dan masuk Islam, semua ramai masuk Islam. Jadi dia pun masuk Islam. Di depan dia baik, tapi di belakang Rasulullah, di belakang orang-orang Islam, orang yang beriman, dia sangat jahat. Dia menyimpan kejahatannya itu, yang itu dinamakan lagi teruk daripada Abu Lahab dengan Abu Jahal, orang munafik ni. Sebab dia apa? Kita anggap dia sebagai kawan, kita bersama dia, tapi rupanya dia tikam belakang kita. Okey. Okey, ini akibat daripada pelajaran kita dalam buku sirah ini. Hidup Islam melarang umatnya mementingkan diri sendiri. Tanda-tanda orang munafik ialah tidak menepati janji, bercakap bohong serta tidak amanah dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Yang ketiga, umat Islam hendaklah sentiasa mempunyai jati diri yang kuat untuk menghadapi cabaran dan rintangan. Di samping itu, sentiasalah bertakwa dan memohon pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, umat Islam juga perlu mempunyai sifat sabar yang tinggi dan kuat untuk berdakwah di samping sentiasa bertakwa dan memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak macam mana nak jadi seorang Islam yang sebaik-baiknya. Okey, akhirnya habislah kita untuk pelajaran sirah kita untuk tahun 6. Alhamdulillah. Okey, jadi lepas ni kita akan fokus sorry. Okey, sebelum saya habiskan. Okey, ada soalan tak? Ada. Tak ada, Ustaz. Faham. Faham. Tak ada. Faham. Apa ada kat sini? Tadi ada. Balkis ada. Talis. Letaklah nama kamu. Jabar ada, Hazim ada, Fasha, Sumayah. Ramai tak ada ni. Mana Malak? Sumayah, mana Malak Sumayah? Pian tak ada. Dia jarang tengok Yang WhatsApp. tak ada. Dia tak ada WhatsApp Dia jarang dah sekarang sebab dia punya handphone cepat lag. Ada masalah. Belilah baru, murah-murah pun tak apa. Okey, tak apa. Mungkin dia ada hal kot. Okey, tapi ingat, kita sepatutnya bulan 8 kita UPSRA. Tapi oleh kerana PKP ni, jadi saya tak pasti bila UPSRA ni kita, tapi yang pasti bulan 10 nanti 9 ke 10 tu UPKK confirm. Saya dah post hari tu kan. Jadi kamu punya amali, kamu punya BCHI, kamu punya hafazan, macam mana? Raut. Kita mula minggu ni lah. Baca PCHI dengan amali tu. Nak bagi kamu warkah. Kalau tak, kami akan bagi kamu kosong. Amali dengan PCHI. Kosong tak bagi. Kau ada markah kan setiap tu kan? Jadi siap sedia, hafal. Kau boleh hafal sekarang. Kamu boleh. Memang kena hafal. Boleh Jabar?
Jangan main kucing je. Hafal. Boleh. Okey. Ada soalan tak pasal tajuk pelajaran 8 ni? Tak ada Ustaz. Dah 3-3-3. Okey, alhamdulillah kita dah habis. Sirah. Kita tengok balik. Nombor 1, Haji Wida. Nombor 2, kewafatan Rasulullah SAW. Ketiga, peristiwa-peristiwa penting yang berlaku pada tahun 10 Hijrah. 4, isi-isi Rasulullah SAW. 5, Khulafa' Ar-Rashidin, yang 4 orang tu. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Tokoh-tokoh terbilang. Ini sahabat-sahabat penting Rasulullah SAW. Kemudian yang ketujuh, sahabat yang dijamin masuk syurga, yang kita dah belajar sebelum ni pun. Okay, ke-8 yang hari ini, iaitu musuh utama di dalam perkembangan Islam di zaman Rasulullah SAW. Ni top 3. Okay, top 3. Ada lah Mai. Ini yang paling 3 paling top ni. Abu Jahal, Abu Lahab, Abdullah bin Ubay. Hafal nama 3 orang. Ingat. Okay. Okay, itu saja. Jadi lepas ni kita akan fokus buat aktiviti. Buat latihan to be. Dan masa sama Ustaz juga akan kita akan buka balik buku tahun 5. Okay, sebab kamu semua akan ambil UPKK. Okay. Jadi kita kena buat 2 in 1, 1 in 2. Boleh? Kita PKP ni jadi syarat jangan skip. Okay, jangan skip kelas, kau boleh hadir. Okay, kalau tak ada masa internet tak apa, nanti saya akan rakam. Saya tengah rakam pun, kamu punya Google Meet ni nanti saya akan upload dalam YouTube Ustaz. Bila ada masa, tengok balik. Okay, jadi okay, ada masa lagi ni. Patutnya Al-Quran hari ni, sehari. Tapi tak apa, hari ni kita fokus sirah. Kamu buka buku sirah tahun 6, buka buku aktiviti dia. Yang ni, warna hijau ni. Pergi ke pelajaran yang ke-8, buku surat 49. Okey, terlebih. Okay, buat. Okay, buat semua. Surat 49, 50, 51, 52, 53. Sampai berapa Ustaz? 53. Okay. 54 ni contoh pembahasan IPSR. Contoh pembahasan sebenar. Tapi kalau untuk tajuk 8 ni, muka surat 49 sampai 53. 49 sampai 53. Ya betul, 49 sampai 53. Ada ada soalan tak? Tak ada Ustaz. Okay, buat je. Okay, buat dulu. Jangan tutup. Okey. Sebab banyak kali Ustaz dah suruh tapi masih ramai lagi yang tak hantar kerja. Hanya 3 2 orang, 2 orang, 3 orang macam tu je daripada ramai-ramai tu. Jangan lupa hantar kerja. Okay. Bagi Ustaz tengok. Mak saya tanya apa tu jabar antara yang 3 tu ke, sebab mak saya dah bersedia untuk rotan saya, tapi sebab aku Ustaz kata jabar hantar kerja. Lepas tu mak saya kata jabar sorry tau. Kena warning dengan mak ni. Kena warning ni. Tu bagus. Jaga. Jabar hantar. Baik. Okey, yang lain pun kena hantar juga. Okey. Okey, cuba buat. Jangan stop. Dan satu lagi saya nak ingatkan hafazan. At least sehari satu surah ke dan sebagainya. Okey? Kalis. Tolong kalis. Kalau kamu main-main, saya buang kamu di sini. Okey, ada soalan lagi tak? Tak ada Ustaz. Okey, jadi saya akan tutup Google Meet kita. Saya akan tangguh Google Meet. Tapi kelas kamu masih berlangsung sampai 4.30, sampai sebelum asar nanti. Okey? Jadi siapkan buku aktiviti ni dan ambil gambar hantar kat Ustaz. Jangan kat grup sekolah, grup kelas. Hantar secara peribadi kat nombor Ustaz ya. Minta kalau dia tak ada handphone tu, minta mak ayah tolong. Okey? Itu saja untuk hari ni. Kalau tak ada soalan. Okey?
Jadi kalau ada soalan pasal tajuk 1 pada 1 sampai ke 8 ni, tanya je Ustaz. Tak ada masalah, Ustaz boleh tolong. Okey, itu saja. Lepas ni kita akan, waktu firah kita akan buat aktiviti. Okey, ataupun kita akan buka buku tahun 5. Pastikan, ambil Okey, kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, jaga diri baik-baik semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey. Waalaikumsalam. Boleh teruskan buat kerja ya.